Jangan marah guys, aku ada member share dekat aku video ni. So aku rasa korang pun mungkin tak tengok lagi, so aku share lah balik. Sabar fan Man United, aku pernah merasa lagi teruk sebenarnya sebagai fan Newcastle. So aku memahami apa yang korang tengah lalui ketika ini. Chill je, relax. Lepas ni confirm mengganas balik dan hashtag Ole A ni akan start trending balik lah. Ini semua ibarat satu cycle je bagi aku. Tak apa, bab Man United kita hold dulu. Kita recap balik satu demi satu. Game bermula dengan early kick-off. Game apa? Watford 0, Liverpool 5. First kali nak cakap aku paling kesian dekat Claudio Ranieri lah. Terpaksa melayan game Watford lawan Liverpool ni 90 minit. First half tu aku bajet dah boleh 3-4 biji dah sebenarnya. Tapi nasib baik Ben Foster save sekali dua. Seksa weh, kalau kau fans Watford yang duduk stadium tu tengok diorang nak ada shot on target pun payah. Fabio Cannavaro yang datang tengok game pun mesti rasa pelik kan. Duk fikir kenapa owner Watford Gino Pozzo ni jemput aku tengok tim dia kena lauk. Soalannya attacking Liverpool too good ataupun Watford langsung tak bagi cabaran. Danny Rose tu aku bersyukur lah Newcastle tak ambil sign terus lepas loan last season, sebab sumpah aku setuju bila pengulas kata dia nampak berat. Main sebagai left back yang banyak terlepas marking player dan antara punca utama juga kan Watford kena bolos banyak gila dalam game tu. Sekarang mungkin aku faham kenapa Jose Mourinho bengkak gila dengan Danny Rose masa dia dekat Spurs dulu sampai gaduh kan. 10 minit je Mane perlukan untuk mencecah angka century atau 100 gol untuk Liverpool tanpa penalti weh. Aku tak sure zaman dia dekat Southampton ada ke tak penalti, tapi bayangkan 100 gol tanpa penalti. Tapi Salah punya pass outside foot tu, ya ampun, next level weh. Tak maaf Ronaldo. Salah sepatutnya dapat player of the month September tu, bukan Ronaldo. Aku sebagai fan CR7 pun kena akui benda tu. Decision making Klopp untuk menurunkan Firmino dan bukan Jota memang spot on. Macam dia tak tahu je kan Firmino ni akan shine dalam game ni, seperti mana yang kita nampak dia terus hat-trick bye. Dulu Firmino selalu kena bantai sebab tak reti finishing. Ambil kau, dia jawab pengkritik dia dengan gol-gol sebiji macam number 9 yang selalunya akan skor. Kira macam gol poacher ataupun fox in the box lah gitu. Kepulangan Trent pun aku rasa impact yang sangat besar. Bila Milner boleh main midfield, dia nampak lagi steady, dan Trent bab defensif kali ni cemerlang weh. Ada last minute tackle, selamatkan Dennis tak silap aku buat try. Passing Trent sumpah nampak tajam dan seorang player yang tengah confident aku rasa. Milner punya impact macam biasa, pemain berusia 35 tahun yang mungkin boleh maintain aku rasa sampai usia 45 tahun pun aku tak terkejut lah. Janji kau main midfield lah, bukan right back kerap sangat. Robo punya delivery pun makin superb dan form dia makin lama makin menjadi. Klopp pun menyedari benda ni dan nak save dia untuk game UCL nanti, so dia ganti dengan Tsimikas. Delivery Robo untuk Firmino score tu ibarat kau tengah fikir nak makan apa, tiba-tiba makanan tu dah sampai depan rumah. Aku save the best for last lah. Mohamed Salah ni aku rasa macam sengaja nak cabar diri dia score goal of the month kot. Sebab dia mungkin boring. Satu warning, cepat bagi aku apa aku nak dalam kontrak baru. Kalau tak, maybe Newcastle boleh bagi. Cik, gurau semata-mata. Gol yang hampir identical dengan gol lawan Man City weh. Dia gentel dalam kotak penalti, tarik balik, lepas tu placing dia, ya ampun. Lawan nak mampus. Macam main PES ke FIFA weh. 8 game EPL, Salah dah skor 7 kali, assist 4 kali. What a player. Danny Rose punya hampir ni sampai Neco Williams yang masuk sebagai pemain gantian pun senang-senang yang lepas dia. Kau tak tracking balik lepas kau dah commit. Sekali lagi, gol paling mudah untuk Firmino tap in. Firmino dapat match ball tu aku rasa macam sagu hati je lah, sebab orang macam lupa dia hat-trick sebab Salah punya gol tu kira overshadow sikit kan. Tapi overall game dia 9 kali recovery bola dan sedikit sebanyak highlight kerja dia off the ball yang kita tahu memang trademark Firmino lah. Antara sebab utama title defense Liverpool musim lepas berkecai bagi aku adalah faktor krisis kecederaan Van Dijk, dan satu lagi iaitu kehilangan identiti heavy metal ataupun heavy metal football yang diperkenalkan oleh Jurgen Klopp. Tapi kalau kau tengok balik stats dalam game ni, aku rasa heavy metal tu dah start tune balik babe. Jujur cakap, Liverpool attacking dan tempo is the best dalam EPL selain Man City mungkin. Aku bagi contoh 20 minit pertama dah 206 passes berbanding Watford setakat 19 passes je. Hujung first half lebih 400 passes dan Watford cuma 91. Dah macam stats game 90 minit weh. Habis game total passing 690 berbalas 152. Dah macam Spain dah dekat Euro itu. 76% possession secara keseluruhan untuk Liverpool. Next game lawan Atletico Madrid UCL. Good luck Atletico. Best player in the world right now bagi aku tak dinafikan, Mo Salah. Leicester City 4, Man United 2. 29 game unbeaten run away games dah berakhir guys. Tak ada wins dalam last 3 game EPL. Tim yang start dengan Sancho, Pogba, CR7, Bruno, Greenwood. Boleh kena cara ni agak mengejutkan bagi aku lah. Rasa macam tak ada workhorse dalam tim Man United ni, walaupun ramai gila star. Bila manager lawan macam Brendan Rodgers ni boleh cakap Man United central midfield players tak pressing dorang, aku rasa ia adalah satu indikasi besar kekurangan bukan saja workhorse tapi identiti dalam tim Man United sekarang.
kalau compare bab pressing dengan Big Six lain, aku rasa Man United yang paling lemah ketika ini dalam situasi off the ball. Banyak sejarah tak best tercipta lepas game ni. First time Man United bolos 4 gol di laman lawan sejak April 2019 adalah salah satunya. Ole. Aku rasa fan Man United pun dah rasa enough is enough lah. Selection yang tak masuk akal, players tak perform lagi, Fred tak ada, kena lagi teruk. Biar betik. Aku faham players pun kena ambil tanggungjawab, tapi kalau kau dah tiap minggu tengok performance macam ni, nak salahkan siapa lagi? Pegang bola pun susah. Tak payah cerita lah, bab attacking boleh kira juga kan Man United dalam game lawan Leicester ni. Ronaldo ibarat tak ada dalam game langsung, kecuali mungkin 2-3 kali half chances. Ole rindu Cavani kot aku rasa, sebab Cavani mampu pressing lebih banyak daripada Ronaldo, dan itu mungkin menjadi faktor utama. Ronaldo maybe akan lebih kerap direhatkan selepas ini kalau Ole berani ya. 2 chances Ronaldo dah patut lebih baik Ronaldo punya finishing. As a Ronaldo fanboy macam aku, memang susah nak terima, tapi itulah realitinya dalam game itu. 2 benda je lah positif, kepulangan Rashford dan Greenwood. Gol thunderbolt dia lawa gila. Aku rasa macam aku repeat balik benda sama kan, iaitu kehebatan individu yang sekali lagi mendapatkan gol untuk Man United dan bukan identiti atau gameplay diorang itu sendiri. Keupayaan Greenwood belah kanan tu aku rasa makin payah untuk Sancho nak tembus balik belah kanan kegemaran dia, dan mungkin terpaksa reda je lah main belah kiri. Itu pun sekarang dicabar hebat oleh Marcus Rashford. 12 saat paling pedih untuk fans Man United bila Wan-Bissaka kelang kabut nak cover Kastanye dan gandingan Maguire Lindelof langsung tak marking poacher paling terkenal EPL Jamie Vardy dalam box. Defense kelang kabut takkan sebab tak ada Varane. Last season tak ada Varane, tak adalah teruk mana pun kan. Keputusan Solskjaer untuk menurunkan Maguire yang baru pulih dari kecederaan aku persoalkan sekali lagi. Dia terang-terang nampak perlahan daripada biasa, dan maybe senang nak salahkan Maguire, tapi aku akan tanya balik Ole, kenapa kau tak percaya dengan Bailly? Sampai player tak ready 100% pun kau paksa beraksi kan. Aku harap Bailly dapat peluang lah lawan Atalanta dalam UCL next game. McTominay yang jauh lebih pantas dari Matic yang nampak sluggish, nampak slow, kau biar on the bench. Van de Beek masih tak diberikan game time. Jujur cakap, masih kedudukan satu sama tu, sebelum kena teruk lagi dalam game tu, aku tetap rasa Man United tak ada threat langsung dan second best team lah ibarat dalam game ni. Tunggu masa je Leicester nak score waktu tu. Tak ada control of the game dan banyak decision making yang pelik, macam tak ada flow lah dalam gameplay dan terlalu bergantung pada individu. Berapa kali aku sebut benda sama. 5 kemenangan dalam 11 game je setakat ni dengan squad of world class players yang Solskjaer ada. Agak hamba lah, sorry to say, dan jadual akan datang aku rasa makin mencabar kerana pertemuan dengan 5 daripada traditional Big Six menanti dan mungkin akan menjadi penentu masa depan untuk Solskjaer. Kalau manager lain, aku rasa dah lama kena buang, tapi ni Ole kan, aku susah nak faham body language Ole ni. Dah kena pun muka relax, takat sembang dengan coaching staff, duduk tak ada reaction dan jarang ada instruction kepada players. Macam tak ada plan. Kau tengok Pep, Klopp, Tuchel, semua macam mana reaksi diorang bila team diorang tengah kena pressure sekalipun. Cerita bab double pivot ni kan, bagi aku tugas utama diorang menjadi benteng kepada back four. Tapi aku minta maaf lah, kalau option terbaik kau adalah Pogba dan Matic. Antara punca utama bagi aku kenapa back four nampak mudah dibocori adalah kerana diorang berdua ni selain daripada kesilapan individu. Leeds pun ada Calvin Phillips, West Ham ada Declan Rice, Chelsea ada Kante, Jorginho, Kovacic, Man City ada Fernandinho, Rodri, Liverpool ada Fabinho, Thiago, Arsenal ada Partey, Xhaka, Spurs ada Højbjerg, Ndombele, Skip. Man United ada siapa? Fred, Matic, McTominay, maybe best option tapi tak main. Pogba dah bertahun-tahun nampak tak selesa duduk kat situ, kecuali kalau main dia belah kiri front three. Kenapa semua ni tidak dititik beratkan setelah sekian lama? Sebab ini semua luahan fan Man United yang aku sekadar kongsi dengan korang, membawa aku kepada satu kesimpulan. Ole sama ada tak tahu atau tidak menyedari semua ni, ataupun maybe dia degil. Tak apalah, at least dia dah mengaku salah lepas game, so maybe inilah turning point untuk perubahan buat Man United. Cuma satu je lah aku risau, bila dia luahkan Fred paling dia rindu sebab balik lewat lepas international break, membuat aku percaya dia tetap anggap Fred tu pilihan utama dia, sedangkan aku rasa semua orang sedar. Aku tinggalkan korang dengan jadual Man United lepas ni agak susah nak hadam, tapi kalau ada tim mampu bangkit, aku rasa ia adalah Manchester United. Brentford 0, Chelsea 1. Late kick off, Chelsea cipta rekod lagi sebagai satu-satunya pasukan London yang menang 7 game berturut-turut di laman lawan dalam pertemuan London Derby. Ketika list Ballon d'Or keluar, mula-mula tak ada nama Edouard Mendy. Ramai rakan senegara dia terkejut, terutamanya Sadio Mane yang kata unacceptable. Kalidou Koulibaly pun kata memalukan tak ada nama Mendy, dan Rudiger pun tak puas hati. So Mendy pun apa lagi, dia buktikan atas padang lah. Almost secara bersendirian dia menafikan Brentford gol penyamaan. Walaupun Mbomo 2 kali kena tiang, tapi setiap satu percubaan lewat permainan terutamanya dapat dihadang dengan cara akrobatik daripada Mendy. Thomas Frank pun terkejut di padang. Kau tengok reaksi dia macam, apa kita nak buat lagi West London Derby yang menyaksikan Mendy paling layak terima anugerah Man of the Match, walaupun Ben Chilwell skor gol kemenangan yang begitu cantik, dan gol ketiga dia untuk Chelsea sejak kepulangan dia dalam first team. England pun itu lawan Andorra dia skor. Form macam ni susah nak tengok Alonso kembali dalam kesebelasan utama, tapi rotation tetap akan ada dengan game-game UCL dan EPL dalam minggu-minggu akan datang kan. Menariknya game ni, Chelsea terpaksa
terpaksa turunkan hampir squad B tau. Sebab tak ada Jorginho, Alonso, Rudiger, Thiago Silva, Reece James pun kira masuk last minute, Ziyech, Havertz, Mount pun masuk lewat. Menunjukkan kepada aku squad depth Chelsea yang walaupun struggle tetap mampu catatkan kemenangan dalam situasi terpaksa bertahan secara disiplin. Bagi aku Chalobah dan Tony punya pertembungan tu sangat menarik. Banyak tarik-menarik. Agak bernasib baik jugalah budak kecil tu sebenarnya. Malangsa penampilan pertama dalam first 11 steady, kecuali maybe satu mistake back pass. Selain tu nampak solid dengan 10 clearance, 6 kali interception. Loftus-Cheek banyak menang second balls, total 4 dribbles, 4 clearance, 3 tackles. Christian Nogat pun pemain Brentford kata mengakui susah nak dapat bola daripada Loftus-Cheek, sampaikan Thomas Frank terpaksa masukkan Marcus Forss untuk settlekan mamat tu. Dan barulah nampak turning point Brentford dapat attack. Kante pula main begitu advance. Sama macam game lawan Spurs itu, ibarat dia main number 10 ke number 8. Lebih kepada attacking midfielder punya position. Kita kena akui Brentford is the real deal. Sebab bukan sekali dua tetapi dah berapa banyak game ni kita tengok performance diorang mencabar top 4, top 6. Dan kedudukan mereka bukan atas dasar nasib semata-mata. Thomas Frank ada identiti dan setiap pemain melakukan tugas mereka seperti yang diarahkan ikut sistem dia. First half nampak clear, Chelsea mendominasi dan gol Chilwell tu bermula dari sebelah kanan, dihantar ke dalam box. Lukaku try, dihadang, jatuh kepada Chilwell, dan satu rembatan volley top corner belah kiri unstoppable daripada Chilwell. Teknik tu susah nak make sure bola tu tak melewati palang gol. What a goal lah kan. Tapi second half berbeza kerja overtime pertahanan Chelsea. Kalau tak kerana tindakan penyelamat Mendy beberapa kali dan miss chances Brentford, mungkin result dia lain Chalobah terpaksa clear dari garisan gol. Lukaku pun turun defense sebab tak ada peluang nak skor ke atas. Dan ini dah masuk game ke-6 Lukaku tak skor untuk Chelsea. Ternyata ada sesuatu yang Tuchel pun tak puas hati dengan Lukaku, sampai kan dia kena sub terus keluar ganti dengan Havertz minit ke-76. Mungkin faktor kepenatan dan kemahuan untuk link up play dengan Werner antara faktor dia tak banyak chances nak skor. Yang frust geng-geng FPL macam aku dapat rasa juga Lukaku tidak digunakan dengan sepenuhnya lagi berdasarkan skill set yang dia ada. Ramai anggap dia sekadar poacher dalam box yang suka bermain hold up play, membelakangkan gol, tapi actually dia sendiri akui dia lebih bahaya kalau berhadapan pemain pertahanan dan juga gol lawan. Dia jarang buat kesilapan seperti mana dia skor 2 gol lawan Aston Villa. Kalau kau tengok masa tu dia berhadapan gol So aku yakin Tuchel akan address benda ni moving forward. Aku rasa Lukaku yang fresh lepas rehat kejap mungkin akan membantu lagi dari segi partnership baru dengan Werner ni masih di peringkat awal Potensi mereka agak menarik untuk kita abaikan. Apa pun 3 kali je bolos dalam 8 perlawanan EPL, satu rekod yang meletakkan Chelsea tangga teratas liga. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggeris, a solid defense wins you games. Dan ini ternyata dalam kes Chelsea setakat ni, walaupun struggle tetap dapat result yang diperlukan untuk kekal mencabar tanpa star-star utama mereka. Dengan cerita Tuchel still tak puas hati dengan Chalobah dan Malangsa. Kena mengadap aku dengar. Menunjukkan betapa pentingnya pada dia Chelsea terus perbaiki apa yang ada. Alright, next Man City 2, Burnley 0. Bernardo Silva sekali lagi macam unsung hero dalam squad Pep ni. 2 minggu lepas aku ada sebut pasal game dia lawan Liverpool dan ada kali ni movement and dribbling dia susah dibaca lawan Ada sikit macam Messi pun ada. Kali ni dia best player sekali lagi dan membuktikan kenapa nama besar seperti Sterling, Foden, Grealish selepas ini akan susah dapat tempat dalam kesebelasan utama dalam minggu akan datang. Sterling yang dah start komplain pasal game time kurang, dapat chance kali ni main first 11 tapi struggle lagi dalam game sebagai false nine dan juga bila ditukar ke bahagian left wing Burnley main compact gila menyusahkan hidup Man City, tapi Bernardo memang best player, berjaya buka jaringan dengan insting dia selepas Foden rembat, diselamatkan Pope dan follow up Bernardo juga bagi gol pertama perlawanan dan gol kedua peribadi dia dalam EPL. Selain Bernardo aku nampak Rodri pun steady di bahagian tengah dan banyak memenangi perebutan di udara terutamanya dan Pep sendiri akui dua pemain ini adalah tunjang squad City sekarang ini dengan form yang terbaik. Gundogan pun duduk bench So geng FPL ada beberapa lagi lah player Pep puji ni mungkin jarang kena roulette Pep lepas ni. Bernardo siap dapat tepukan gemuruh dari Pep masa dikeluarkan hujung-hujung game, tapi Bernardo still tak puas sebab tak dapat assist member dia walaupun dia dah skor sebiji. City dalam dia masih belum bolos di Etihad setakat ini dan akhirnya Kevin De Bruyne walaupun belum menemui form terbaik dia, still aku rasa dia sempat juga tambah lagi gol kedua pada minit ke-70. Burnley walaupun tak kena belasah 5-0 macam kali terakhir berkunjung ke Etihad, main elok sebenarnya, tapi realitinya mereka kini dalam kelompok 3 pasukan terbawah tanpa sebarang kemenangan musim ni. Buat Sean Dyche dan anak-anak buahnya, first time Ruben Dias aku tengok direhatkan dan akhirnya aku dapat tengok John Stones main pakai jersey City kesian dia sebab aku dah start anggap kelab dia adalah England sebab dia main England lagi kerap dari dia main untuk City.
banyak juga changes Pep buat sebab ketiadaan Jesus, Ederson, masa international break pergi main untuk Brazil lambat balik, injury Torres. Tapi memang ketara lah, squad depth City ni terlalu kuat untuk Burnley. Yang kehilangan Ben Mee sebab Covid, dia lah leader Burnley atas padang. James Tarkowski pula ambil peranan tu sementara sebagai pengganti. Namun perubahan yang Pep buat second half, tukar position Foden dengan Sterling tu menarik, hampir membuahkan hasil serta merta. Tapi Mahrez pula try kena palang. Ashley Barnes masuk, ada impact sikit untuk Burnley, mudah diselamatkan Stephen. KDB punya gol memang menarik sebab walaupun dia skor macam tak ada emosi almost macam dia dah jangka dah dia akan skor atau dia macam tak heran. Kesimpulannya kemenangan yang dijangka walaupun ada resistance dari Burnley, dan City kini cuma 2 poin belakang Chelsea di tempat yang ketiga. Last game sebab ialah dengan kekecohan take over owner baru, gua kena sembang Newcastle dengan Spurs. Newcastle 2 Spurs 3. What a game, what an atmosphere, what a start from Newcastle United. 1 minit 49 saat je diperlukan Callum Wilson 9 CW9 yang pulang dari kecederaan panjang untuk bantai glancing header menewaskan Hugo Lloris. Saint-Maximin macam biasa kena ada peranan dalam setiap gol. Pas dia kepada Manquillo pula assist superb, memudahkan kerja Callum Wilson dekat near post untuk gol pertama. Menda Merdat dengan Yasir pemilik baru, semua menari-nari aku tengok. Build up game ni sangat menarik sebab fans Newcastle membanjiri Stadium St James Park pakai kostum ala-ala Pak Arab. Dengan cerita kedai sewa kostum semua dah habis jual atau sewa lah dekat fans semata-mata. Tapi macam biasa Newcastle memang selalu pancut awal lah. Lepas tu memang confirm kena balik, tak sampai 15 minit dah skor, bertahan terus kena dengan Reguilon belah kiri, banyak gila space nak gerak. Lepas tu jumpa pula Tanguy Ndombele, tak dikawal pun juga banyak masa dan ruang untuk placing rembatan dia belah kanan gol Newcastle, gol penyamaan. Bruce muka menyampah tapi dia tak tahu berapa ramai lagi gila menyampah dengan dia sebab dia seorang bekas defender yang tak reti nak organize defense dia sendiri. Benda ni dah berlaku beberapa game sebenarnya. Kena lagi Harry Kane kali ni dapat juga gol pertama dia dalam sentuhan keempat dalam game ini, memecahkan offside trap untuk gol kedua Spurs yang cuma satu lob mudah menewaskan Caldalo. Senang sangat. Inilah masalah Newcastle. Siapa-siapa yang tak skor berapa bulan pun, kalau kau datang St James Park lawan Newcastle, main away ke home ke, confirm kau ada harapan nak skor. Insiden yang merisaukan aku apabila fan Newcastle seorang tumbang dan perlu diberikan rawatan CPR, dan secara tak langsungnya mood dalam stadium menjadi suram kerana Reguilon yang menyedari salah seorang fan tersebut tidak responsif, dan secara pantas medik pasukan pergi membantu melakukan CPR. Teringat aku kepada insiden Christian Eriksen masa Euro, dan benda sama terjadi pada fan Newcastle kali ini sampai Mason dibawa untuk revive dia kembali. Game terhenti hujung first half dan sedikit sebanyak merubahlah segala mood celebration owner baru kepada senario yang lebih mendoakan nyawa fan tersebut. Namun game bersambung semula selepas terhenti agak lama sebab berita mengenai penyokong tersebut dilaporkan stabil. Bersyukurlah kerana sifat kemanusiaan Reguilon juga yang menyedari terlebih dahulu menyelamatkan nyawa dia secara tak langsung. Namun atas padang owner baru Newcastle terus menyaksikan kenapa fans Newcastle menyampah dengan Steve Bruce. Bila sekali lagi mudah sangat kali ni gandingan Son dan Kane hasilkan gol ketiga perlawanan. Game yang agak hambar. Lepas tu dari perspektif Newcastle fan macam aku, sebab tak ada fight back langsung dari segi chances created ataupun possession, secara tak langsungnya Spurs bermaharaja lela dan nampak mudah sangatlah. Akhirnya menguasai game. Lagi perit bila Jonjo Shelvey kena kad merah sebab terpaksa jatuhkan Reguilon dan kena kad kuning kedua. Ada sinar hujung game bila Dyer skor gol sendiri, tapi kira satu hati je lah sebab Spurs ternyata the better team dengan hampir 85% possession second half. Ini memang new low untuk Steve Bruce. 15% possession je. Nak cakap apa time macam ni lah aku tengok team macam Brentford yang ada identity bawah Thomas Frank, walaupun tak ada ramai star tapi tetap mampu mencabar dengan pemain yang sedia ada sebab semua player diorang committed atas padang dan mengetahui peranan masing-masing dari segi pressing dan juga gameplay. Newcastle bawah Steve Bruce tak ada langsung ambition, nampak pasif gila, tak ada reaction dalam second half atau keinginan untuk bersaing di atas padang. Kalau boleh half time tu aku harap Bruce kena sack, tapi apakah daya, kita tunggu je lah Pak Arab ni sack dia. Itu je lah this week guys. Like, share, subscribe kalau korang nak aku buat banyak lagi konten macam ni. Kita agree to disagree, raikan pendapat berbeza dan layan Burn TV.